Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah anda masih bersama dengan saya Ustaz Muhammad dalam program A to Z Akhlak with Ustaz Muhammad. InsyaAllah untuk hari ini kita akan belajar alfabet baru. Alfabet what? K. Okay. So alfabet K kita akan belajar hari ini tentang akhlak keeping a promise, iaitu memenuhi janji. Okey, janji. Siapa pernah berjanji dengan mak ayah dia yang dia nak belajar sungguh-sungguh? Saya. Siapa berjanji dengan mak ayah dia yang dia nak puasa tahun ni penuh? Saya. Okey, baik. Baik, penuhi janji ataupun memenuhi janji adalah salah satu daripada karakter orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman adalah orang yang tidak menyelisihi janji. Okey, orang yang tidak menyelisihi janji, dan apabila mereka berkata sesuatu, mereka akan berusaha bersungguh-sungguh untuk memastikan apa yang mereka janjikan mereka akan tunaikan. Dan Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, dalam suratul Ma'idah ayat yang pertama, Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil'uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji kamu. Ataupun dalam akad, ataupun dalam kita punya kontrak, perjanjian, penuhilah janji kita. Jadi kalau kata kita punya taat setia, kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pekerja, sebagai seorang mungkin kita panggilnya orang awam yang buat macam-macam kontrak perjanjian di luar sana, maka salah satu daripada perkara yang perlu untuk kita lakukan dalam kehidupan kita adalah untuk sentiasa memegang pada janji. Kenapa? Kerana kita berjanji dengan orang lain. Kita berjanji dengan orang lain, kita ada komitmen untuk penuhi janji kita supaya apa yang telah kita putuskan sama-sama akan dapat manfaat. Dan adik-adik sekalian, bila kita sebut tentang janji ini, janji bukan setakat saja manusia yang ukur. Kalau katalah kita mungkir janji, mungkin orang yang mungkir janji tersebut, dia boleh pergi saja bila-bila masa. Tetapi kalau orang yang beriman, hati-hati. Kerana apa? Mungkir janji ini adalah satu perkara yang dipertanggungjawabkan. Semua orang yang berjanji akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita lupa janji kita, tapi Allah tak lupa. Kerana ini adalah bentuk keadilan Allah Ta'ala dalam menegakkan apa yang sepatutnya menjadi hak kepada orang lain. Sebab itu Allah Ta'ala sebutkan dalam suratul Isra ayat yang ke-34, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Berpeganglah kamu kepada janji-janji kamu, sama ada kepada Allah ataupun kepada manusia, kerana setiap daripada janji kita pasti Allah Ta'ala akan bertanggungjawabkan di akhirat nanti. Jadi berjanji dengan seseorang adalah sebahagian daripada komitmen kita untuk penuhi janji kita. Kita janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak jadi hamba Allah Ta'ala yang baik, maka kita buat sehabis baik untuk penuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh atau tidak? Kalau kita bekerja di tempat kerja kita, yang mana kita nak bekerja sungguh-sungguh, kita penuhi janji kita untuk buat kerja sebaik mungkin. Mudah-mudahan Allah akan memberkati rezeki kita. Dan adik-adik sekalian, bila kita berjanji untuk belajar bersungguh-sungguh, ni datang sekolah awal pagi-pagi, mak ayah hantar sekolah, pergi ke Genius Aulad, pergi ke Idrisi School, atau pergi ke sekolah tinta, ke mana-mana juga sekolah yang kita ada, kita berjanji dengan ibu ayah kita nak belajar sungguh-sungguh, maka kita kena belajar sungguh-sungguh. Kita kena fokus, kita kena beri tumpukan perhatian kita kena bersemangat, jangan main-main, kita kena bersungguh. Mudah-mudahan kita akan jadi orang yang berjaya. Tetapi dalam kita memenuhi janji kita, kita tahu seorang yang berjanji mesti berusaha untuk memenuhi janji. Tetapi tidaklah janji tersebut boleh berlaku dengan tanpa izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita berjanji dengan seseorang, antara adab dan akhlak kita adalah dengan kita menyebutkan perkataan insya Allah. Adik-adik pernah dengar tak kisah yang mana Nabi SAW pernah ditanya oleh orang kafir Quraisy Mekah, yang mana baginda pernah ditanya dengan 3 soalan. Iaitu yang pertama, baginda ditanya tentang siapakah
Al-Kahfi ataupun Ashabul Kahfi, iaitu orang-orang yang tidur di dalam gua. Nabi pernah ditanya. Yang kedua, Nabi ditanya tentang Zulkarnain. Dan yang ketiga, Nabi pernah ditanya tentang roh. 3 soalan ni adalah soalan untuk menguji Nabi SAW sama ada Nabi ini betul-betul Nabi ataupun tidak. Tetapi Nabi memberitahu kepada orang-orang Quraisy ketika itu bahawa Nabi akan beritahu kepada mereka jawapannya esok. Nabi berjanji dengan mereka, Nabi nak beritahu mereka esok. Nabi terlupa untuk beritahu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, apa yang berlaku ketika mana hari esok sepatutnya yang hari untuk mereka beritahu kepada orang-orang Quraisy, wahyu tidak turun-turun untuk beritahu Nabi tentang siapakah Ashabul Kahfi, siapakah Zulkarnain dan apakah itu Ar-Ruh. Sehinggalah disebutkan dalam beberapa riwayat yang menceritakan bahawa setelah hampir 2 minggu barulah wahyu turun untuk datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah menegur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suratul Kahfi pada ayat yang ke-23 dan juga 24, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadah. Jangan sekali-kali kamu katakan bahawa aku akan lakukan perkara ini besok, confirm. Illa an yasha Allah, melainkan kita bagi tahu kepada mereka dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh faham semua? Jadi itu adalah adab dalam kita berjanji. Berjanji dengan keluarga kita, berjanji dengan kawan kita. Maka memenuhi janji adalah sebahagian daripada ciri-ciri orang-orang yang beriman. Menyelisihi janji adalah merupakan ciri-ciri antara tanda-tanda orang-orang yang tidak beriman. Wa idza wa'ada akhlafa. Jika mereka berjanji, mereka akan menyelisihi janji. Jadi kita tak nak berjanji dan berdusta dengan apa yang telah kita katakan. Penuhilah janji kita, kerana janji kita ini akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa yang terbaik, sentiasa yang cemerlang, sentiasa yang gemilang untuk perbaiki diri kita dan juga masyarakat kita untuk jadi masyarakat yang lebih baik dan bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja untuk program kita pada hari ini, dan kita akan teruskan journey seeking of the knowledge, Akhlak A to Z, Akhlak with Ustaz Muhammad dalam episod yang seterusnya. Terima kasih. Ramadan Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.